Samarqandi meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun min kunuzil bir, kitmanus sadaqah, wa kitmanul waja' wa kitmanul musibah." Maksudnya, 3 perkara termasuk dalam khazanah ketaatan. Pertama, menyembunyikan sedekah. Kedua, menyembunyikan penyakit. Dan ketiga, menyembunyikan bala musibah. Ya اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب يا رب العالمين. Satu daripada saranan penting dalam menangani COVID-19 ialah penjarakan fizikal. Prinsip asasnya ada ditekankan menerusi hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari yang mengesyorkan supaya seseorang itu berada jauh daripada pembawa penyakit berbahaya dan berjangkit. Mafhum hadis tersebut tidak boleh menjangkitkan penyakit, tidak boleh membuat ramalan buruk, tidak boleh percaya sial burung hantu dan tidak boleh percaya sial bulan Safar. Dan larilah daripada penyakit kusta sebagaimana kamu lari daripada singa. Saranan Nabi Muhammad SAW supaya larilah daripada pesakit kusta sebagaimana kamu lari daripada singa membawa pengertian supaya kita menjauhkan diri daripada pembawa penyakit berjangkit.
Maka semangat ini boleh diterjemahkan kepada penjarakan fizikal bagi membantu mengurangkan kemungkinan dijangkiti apabila berada di tempat awam atau di tempat kerja terutamanya. Ironinya, virus yang menyebabkan COVID-19 tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Keadaan ini menyebabkan ramai berasa tidak terancam kerana virus ini tidak kelihatan. Namun, andai kata virus dapat dilihat seperti kita melihat singa, pasti ramai yang akan menjauhkan diri daripadanya. Assalamualaikum, saya Faiz Haji Osman. Ketika wabak COVID-19 melanda dunia hari ini, tentu kita perlu mendapatkan sumber-sumber berita dan perkembangan terkini situasi dalam negara. Dalam kegairahan tersebut, pastikan berita diperolehi daripada sumber yang sah dan berautoriti daripada pihak kerajaan. Hentikan penyebaran berita-berita palsu yang akan mencetuskan suasana panik dan menggugat ketenteraman awam. Ingat, tindakan undang-undang boleh dikenakan kepada individu yang menyebarkan berita palsu. Tak pasti, jangan kongsi. Johor Bahru 106.2. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anda. Teman-teman, kan saya Faiz Haji Osman. Kita bersiaran waktu ini jam 9 setiap hari Selasa untuk perkongsian dalam bicara adab kita. InsyaAllah kita nak dengarkan bersama. Jadi anda, awal ini saya nak mengajak semua untuk berkongsi, dengarkan siaran ini di radio ataupun anda boleh tonton juga di Facebook Live IKIM FM, juga YouTube channel kita ada sediakan untuk anda menonton video sama-samalah beroleh ilmu kita pada malam ini dalam bicara adab kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun dapat berada atas talian bersama-sama dengan kita saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat Ustaz kita? Alhamdulillah. DJ Faiz, apa khabar? Sihat? Sihat, Alhamdulillah, insyaAllah. Malam ni kita nak sambung lagi pengajian ilmu kita. Kalau sebelum ni kita dah bawakan tentang adab bertakziah, kita dah dengarkan bersama-sama. Kali ni kita nak sambung lagi. Maaflah, sebabnya tajuk, kalau ikut tajuk dalam kitab ni, susunannya cantik sungguh. Tapi kita terpaksa melompat-lompat. So ada adab yang mungkin tidak sesuai untuk kita dengarkan lagi. Kita boleh belajar sama-sama, insyaAllah tak ada masalah. Kita akan belajar nanti. Jangan bimbang, kita akan cover sungguh satu kitab ni untuk sama-sama kita dapatkan adab ini sama-sama. Menerusi kitab adab mencakup 50 adab dalam 50 keadaan. Dan malam ini kita nak cerita tentang adab bertetangga. Dalam kita duduk dekat rumah masing-masing, kita nak dengar sama-sama lah adab bertetangga. Pengajian ilmu kita pada malam ini. Kita mulakan Ustaz, silakan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan membaca doa majlis ta'lim dengan niat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman kepada kita dengan kefahaman yang benar dan kita dapat beramal dengannya, dan Allah Subhanahu wa taala kembalikan ilmu tersebut kepada kita di waktu kita memerlukannya, dan kita jadikan ia menjadi sebab dan jalan untuk kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana ilmu ini bukan sahaja kita dituntut untuk mempelajarinya, tetapi ilmu itu digunakan untuk beramal dengannya. Kerana ilmu kalau tanpa amal, maka apa tujuan dan faedah menuntut ilmu? Maka tujuan kita mempelajari ilmu untuk kita beramal, dan hasil daripada amal itu yang kita harapkan akan lahir rasa takut, yakni khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harapkan ilmu ini memandu kita supaya kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو كائن في علمك أو قد كان نقدم إليك بين أيدينا ذلك كله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وفي كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله
اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقالب الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والثقة في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين والعافية والغنى والنصر والحفظ والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحbihi wa man walah amma ba'd. Yang dimuliakan DJ Faiz hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Mudah-mudahan sentiasa dalam pemeliharaan dan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam ini kita dapat bertemu kembali. Tidak lain kesemuanya atas izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mana menginginkan daripada hambanya itu kebaikan, maka Allah akan berikan kepadanya kefahaman dalam agama. Sebagaimana yang Nabi sebut, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Mudah-mudahan ini jalan untuk kita makin kenal dan beramal dengan agama yang dibawa oleh junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah disebutkan oleh DJ Faiz tadi, kita dah bahaskan berkaitan adab ketika ditimpa musibah. Bagaimana kalau kita lihat orang lain pula yang ditimpa musibah, bagaimana kita bertakziah kepada orang sebagai tanda ataupun penghormatan dan juga tanda belas kita kepada orang yang ditimpa musibah ataupun kehilangan orang yang disayangi. Dan juga bersesuaian dengan apa yang sedang kita lalui hari ini. Kita semua berada di rumah masing-masing, bersama keluarga masing-masing. Maka ada satu lagi adab ataupun satu bahagian lagi daripada kitab ini yang mungkin kita boleh sebutkan merupakan salah satu daripada perkara yang boleh kita praktikkan di dalam keadaan kita sekarang. Maka kalau kita bahaskan, nanti ada juga dalam kitab ini menceritakan ketika mana dalam kehidupan kita ataupun dalam kita adab, nanti kita akan bicarakan dalam kehidupan kita yang kita cari adalah bagaimana dalam hidup kita mendapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti kita lihat ada kalanya syurga itu berada di dalam rumah kita sendiri. Orang yang dia duduk dengan mak ayah contohnya, sebenarnya ibu dan ayah adalah jalan untuk dia masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjaga adab kepada ibu dan ayah satu perkara yang penting. Dan tanpa kita sadari, rupa-rupanya juga
antara jalan untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala juga adalah kadang-kadang berada di sekeliling kita. Bukan semata-mata pada ibadah yang kita sebut ibadah khusus dengan salat, dengan puasa, dengan zikir. Rupa-rupanya keadaan sekeliling kita juga boleh menjadi penyebab kita dimasukkan ke dalam syurga dan juga dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia yang kita sebut sebagai jiran tetangga. Maka sebab itu di dalam hidup kita yang kita perlu jaga adalah hubungan sesama manusia dan juga hubungan bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika kita bincang hubungan ataupun muamalah sesama manusia, sudah tentu yang banyak kita bermuamalah dengannya adalah orang yang hampir dengan kita. Selain ahli keluarga, dah tentulah orang yang sebelah rumah, orang yang depan rumah, orang yang belakang rumah. Zaman sekarang ni kadang-kadang depan rumah tak ada orang, belakang rumah tak ada orang, ke atas pula. Ke atas pula jiran-jirannya kan, rumah sekarang bertingkat-tingkat. Saya masa duduk di kampung dulu tak pernah fikir pun macam manalah nak duduk rumah bertingkat ni. Macam manalah nak bahasanya rumah tak ada tanah. Tapi bila sampai Kuala Lumpur, memang kita kena duduklah rumah yang tak ada tanah ni. Maka walaupun kita duduk dalam keadaan mungkin bukan kawasan rumah yang landed istilahnya, tetap ada jiran kita di sekeliling. Maka ini menunjukkan ataupun di dalam perbahasan kita pada malam ini, kita akan bicarakan apa perkara-perkara yang perlu kita jaga. Dari sudut civic ada dah dibahaskan secara maknanya rasional ataupun perkara-perkara yang kita sebutkan perlu kita jaga dalam hubungan kita berjiran. Tetapi agama sendiri dah menunjukkan ataupun Nabi sendiri dah ajar apa yang kita perlu buat ketika mana dalam kehidupan bersama dengan orang-orang lain. Baik, kita teruskan perbahasan kita di adab yang ke-17. Di halaman 200. Di halaman 200, Bismillahirrahmanirrahim. Adab bertetangga. Bertetangga ni berjiran lah maksudnya. Berjiran. Yang pertama, tidak menyinggung perasaan tetangga dengan perkataan atau perbuatan kerana hukumnya adalah haram. Jadi pertama sekali disebut oleh musannif ataupun penulis kitab ini, hafizahullah ta'ala, adalah ketika mana kita hidup berjiran, jangan sakiti jiran kita. Nanti kita akan bawakan dalam kitab ini sampai Said Muhammad Amin bin Idrus hafizahullah ta'ala, beliau sebutkan dan kita akan lihat bagaimana Nabi menyebutkan ada orang masuk neraka sebab jiran. Sebab tak jaga hubungannya dengan jiran, jirannya terasa dan sebagainya, boleh menjadi penyebab dia masuk neraka. Kita ingat ke kita dah cukup bagus dah? Ni baik, ni bagus. Rupa-rupanya kita tak jaga hubungan dengan jiran. Ini menjadi penyebab diri kita boleh Allah masukkan ke dalam neraka. Maka tengok, ketika mana kita hidup dalam suasana bermasyarakat, maka jaga perkataan kita, jaga perbuatan kita dari menyakiti hati jiran-jiran kita. Kerana apa? Tengok, disebut hukumnya haram. Apa maksud bila sebut hukumnya haram? Perbuatan kita berdosa. Bila sebut haram ni, maka sudah tentu yang melakukannya dapat dosa. Maka menyakiti jiran akan menyebabkan jatuh berdosa. Ataupun boleh akan menyebabkan berdosa diri kita kerana menyakiti jiran. Jadi, jangan cakap sesuatu yang boleh menyakiti hati jiran kita ataupun berbuat sesuatu yang boleh menyakiti hati jiran kita. Tengok apa Nabi sebut. Mungkinlah kita kata, alah ustaz cakap senang lah. Jadi kita tengok apa Nabi sebut. Nabi kata, wallahi la yu'min. Nabi bersumpah, demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Qila wa man ya Rasulullah. Maka ditanya kepada Nabi, siapa yang tak beriman ni ya Rasulullah? Qala allazi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Nabi kata apa?
seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Jadi tadi kita sebut perbuatan, perkataan, mungkinlah kita tak cela jiran kita. Mungkin kita tak hina jiran kita. Tapi kadang-kadang kita pasang radio, kita pasang TV sampai rumah jiran. Jiran kita mungkin ada periksa anak dia. Jiran kita mungkin tengah baca Quran. Kalau tengah baca Quran lagi teruk lah kita ni. Jadi jangan menyangka perkataan dan perbuatan tu hanya semata-mata bila kita tinggikan suara dekat jiran. Ataupun kata jiran tak pandai lah. Kata anak jiran lah. Baru kita rasa kita menyinggung dia. Tapi kadang-kadang ada perbuatan-perbuatan kita yang tanpa kita perasan. Ia telah menyinggung perasaan jiran. Mungkin contoh kalau kita kata rumah bertingkat ni. Kita pasang kuat, jiran dengar ke sebelah. Mengganggu jiran. Ganggu. Itu tak apa. Kalau kita sidai baju kita basah. Kan? Kalau jenis ada rumah kan dia punya ampaian tu kat luar kan. Kat luar tu. Basahnya sampai ke baju jiran. Baju jiran tu dah nak kering dah. Kita tak spin ke apa ke. Itu pun bahagian menyakiti hati jiran. Jadi perkara-perkara ni nampak kecil. Tetapi Nabi tekankan. Kerana apa? Kerana ia berkaitan dengan perasaan. Jadi menjaga hati jiran itu sangat penting. Nanti kita akan cerita jiran ni ada banyak hak. Hak 1, hak 2, hak 3. Ada jiran 3 hak, ada jiran 2 hak, ada jiran 1 hak. Berbeza-beza pula. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tidak mengganggu keluarga tetangga. Kita tak ganggu keluarga jiran kita atau pembantunya. Juga tidak merosak barang-barang milik tetangganya. Jadi, bukan sahaja perbuatan dan perkataan kita tidak mengganggu jiran, bahkan keluarga, bahkan pembantunya juga tidak kita ganggu. Tengok daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Qalu ya Rasulullah fulanatun tasumun nahar wa taqumul lail wa tu'zi jiranaha. Qala hiya fin nar. Qalu ya Rasulullah fulanatun tusalli al-maktubat wa tasaddaqu bil atwari min al-aqid wa la tu'zi jiranaha. Qala hiya fil jannah. Tengok daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata sebahagian mereka, yakni para sahabat berkata, wahai Rasulullah, terdapat seorang perempuan yang selalu berpuasa pada siang hari dan bangun bertahajud pada malam hari. Maknanya ahli ibadah ni. Puasa siang hari, malam tahajud. Maka akan tetapi dia mengganggu tetangganya. Dia mengganggu tetangganya, yakni jirannya. Maka beliau berkata, yakni baginda Nabi SAW, dia di neraka. Tengok. Kerana hubungan sesama jiran yang tidak dijaga akan boleh menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam neraka. Tanpa kita sedari perbuatan kita rasa kecil. Bahkan kadang-kadang kita tengok sekarang ni lagilah jiran bergaduh. Dia tak bergaduh jerit dah DJ Faiz. Saya. Orang sebelah tak payah. Dalam grup jiran WhatsApp je. Boleh bergaduh dah. Ini siapa ni tak jaga anak ke? Tak apa macam-macam lah. Kadang-kadang kita tak sangka pun ada orang. Tengok bila jalan dekat luar tu baik je kan. Bila lalu dekat koridor tu, Masya Allah je kita rasa. Bila masuk dalam grup, ya Allah, kita pun takut. Jadi, jangan menyakiti hati jiran kita. Berusaha untuk kita. Nanti akan timbul persoalan. Biasalah akan timbul persoalan. Tapi Ustaz, dialah yang mula dulu. Cari pasal. Dia yang cari pasal. Saya mempertahankan hak. Allah. Saya mempertahankan hak. Saya ingat Syekh saya pernah sebut dia. Bila kita kata tapi, sebenarnya itu keegoan yang ada pada diri kita. Itu je. Dia kata betul lah tapi. Kenapa? Dah betul tak tapi lagi? Saya. Kan? Bila cakap betul lah Ustaz cakap tu tapi. Tapi tu. Kenapa ada tapi? Ego lah. Sebenarnya ego. Bila betul lah. Tak adalah tapi je.
Jadi itu yang kita kena ubah. Kalau kita nak balas balik, sama je lah kita dengan jiran. Apa bezanya? Maka kita tak rasa selamat dengan jiran, jiran pun tak rasa selamat dengan kita. Maka apa yang akan dilahirkan daripada ibadah dalam hubungan sesama manusia? Tak ada dah. Sekarang ni pula kerja pagi balik malam, lagilah susah nak jumpa. Maka jaga hubungan kita sesama jiran, hatta ketika di dalam grup WhatsApp tu sekalipun. Jangan mengaibkan, masuk ambil gambar, oh ni jiran rumah ni, itu mengaibkan tanpa kita sedari. Tengok, Nabi kata ini orang yang bangun malam, puasa di siang hari, tapi menyakiti jiran. Nabi kata perbuatan tu boleh masukkan dia dalam neraka. Kita puasa pun tidak, bangun malam pun tidak. Maka kita rasa di mana kedudukan kita. Cubalah mencari jalan untuk kita masuk syurga. Jagalah jiran. Kalau puasa pun tak boleh, bangun malam pun tak larat, janganlah sampai jiran pun menjadi sebab lagi untuk kita tak dapat rahmat dan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian disebutkan sebahagian sahabat berkata lagi, wahai Rasulullah, terdapat seorang perempuan yang hanya solat fardu. Tengok, dia melakukan perkara wajib fardu dan bersedekah dengan beberapa biji keju. Maksudnya sikit sangat kebaikan dia buat. Dia sedekah sikit-sikit. Beberapa biji keju tu maksudnya sedekah sikit-sikit lah. Akan tetapi dia tidak mengganggu tetangganya. Maka Nabi kata apa? Nabi kata dia berada di syurga. Maksudnya perbuatan dia melakukan apa yang Allah perintah, kemudian menjaga hubungannya sesama manusia dan hak secara berjiran, itu menjadi penyebab dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tengok bila kita baca macam ni, kita kena tahu hak jiran ni besar. Ada jiran ni bukanlah satu benda perkara yang kecil yang kita boleh biarkan. Kadang-kadang alah tak apalah, tak. Tetapi kita perlu ambil berat. Apalagi kalau jiran kita sakit, apalagi kalau jiran kita susah, lebih-lebih lagi kita kena bantu. Ini kadang-kadang kita pun tak tahu nama jiran ke apa, semua kita tak tahu. Jadi semua tu berlakulah pada kita semua ni. Bukan kita cakap siapa-siapa, hatta pada diri saya sendiri pun kadang-kadang kita pun tak jumpa jiran, tak tahu jiran, tak kenal jiran. Tapi kita kena tahu sebenarnya kadang-kadang jiran itu adalah tempat untuk kita buat ibadah. Kadang-kadang Allah hantar jiran-jiran kita mungkin macam-macam kerenah untuk kita sabar. Dapat pahala daripada jiran je. Pahala sabar dengan jiran tu besar tu. Jadi jaga hak jiran baik-baik, dan insyaAllah setelah ini kita akan bicarakan pula apa hak-hak jiran yang perlu kita penuhi, insyaAllah. InsyaAllah. Banyak yang kita nak belajar tentang kejiranan kita. Jadi anda jangan ke mana-mana, berehat seketika, kembali selepas ini IKIM Inspirasi Inforia Islami. صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku dan baguskanlah ucapanku. Ya Allah, Ya Rahman, Ya ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
Teruskan bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah untuk pengajian ilmu kita pada malam ini. Terima kasih yang menonton di Facebook, yang menonton juga di YouTube channel kita. Terima kasih banyak yang mendengarkan juga di siaran radio IKIM waktu ini. Kita nak kembali untuk dengarkan tentang adab bertetangga, adab berjiran ini bersama dengan Ustaz Ahmad Sarudin Harun dalam bicara adab kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih DJ Faiz, hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Kita teruskan lagi pengajian kita pada malam ini. Kita lihat di perkara yang ketiga daripada kitab ini. Kata musannif hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Perkara ketiga yang perlu kita lakukan ketika mana dalam kehidupan berjiran adalah mempelajari hak-hak bertetangga sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak bagi tahu kepada kita, nak jadi ataupun nak berjiran, nak duduk dalam satu komuniti pun kena ada ilmu. Kena ada sense, kena ada ilmu sebagaimana yang Nabi sebut dalam hadis ni. Apa dia hak-hak jiran ni? Inna min haqqil jari ala jarihi idza marida ayyahudah. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara hak-hak tetangga atas tetangga, hak jiran kepada jiran. Mereka ada hak ke atas kita. Yang pertama apa? Jika dia sakit, maka hendaklah menjenguknya. Kalau ada yang sakit, maka jenguk. Hari ini mungkin kita sebut kalau sakit susah kita nak jenguk. Bahkan kalau takut pula nanti berlaku ataupun yang sakit tu ada sakit yang sekarang musibah yang berlaku pada kita. Jadi kita kata apa? Kalaulah sakit, menjadi hak mereka untuk kita bantu. Janganlah kita duduk berjiran, ada yang ditimpa musibah kena kecam, kena pulau, kata family ni lah punca dan sebagainya. Tak ada orang yang nak dirinya ditimpa musibah tu. Kita dah bahaskan sebelum ni, dalam perbahasan sebelum ini. Tapi yang kita perlu lakukan apa dia? Bagi bantuan pada keluarganya, tanya ada keperluan yang kurang. Jadi bagi moral support pada mereka. Kerana apa? Kerana ini hak yang Nabi sebut. Sampai mereka taklah rasa dah lah kalau kata ada yang di kuarantin, contohnya di pusat-pusat kuarantin, mak dan ayahnya. Anak-anaknya, siapa yang nak bagi makan? Siapa yang nak bantu? Kita lah sebagai jiran. Maka itu hak yang Nabi sebut kena kita laksanakan. Bila mana mereka sakit, maka kita ziarahi. Wa idza mata an yatba'a jinazatahu. Kalaulah mereka meninggal ataupun jiran kita meninggal, maka kita ikut ke pemakaman memakamkan jenazahnya, mengkebumikan jenazahnya. Wa idza istaqrabahu an yuqridahu. Jika dia akan meminjam sesuatu, kalau dia nak pinjam, minta pinjam, bagi pinjam, bagi bantuan. Wa idza asabahu khairun hanna'ahu. Kalau dia dapat benda-benda yang baik, maka ucapkan selamat kepadanya, ucap tahniah. Ni kita anak dia berjaya, kita pun Allah dengki. Kita pun tak seronok bila anak dia berjaya. Tak, kita kena ucap tahniah. Kita kena lagi bagi moral support, sokong lagi dan sebagainya. Jadi wa idza asabahu syarrun azzahu. Kalaulah dia ditimpa musibah, bertakziahlah. Kita sebut dah pada pengajian sebelum ini. Kemudian la yastatilu alaihi fil bina tahjubu anhu rih illa biizni. Tengok sampai macam ni sekali Nabi kata. Apa dia? Dan janganlah meninggikan bangunan rumahnya kecuali dengan izinnya, kerana hal tersebut dapat menghalangi tiupan angin ke rumah. Kalau kita pun jenis rumah tanah lot-lot contohnya, ataupun tanah kita, tanah rumah sebelah, rumah kita tinggi sampailah tak kena ataupun tak dapat angin. Itu pun kena minta izin. Apalagi kalau kita pasang radio sampai rumah sebelah dengar. Kita pasang cerita sampai anak dia terjaga. Ataupun kadang-kadang kita bertukang malam-malam kita bertukang. Ke sana, ke sini. Itu tidak menjaga hak kejiranan. Baik.
Kemudian disebutkan lagi wa idashtara fakihatan. Tengok. Di sini Nabi ajarkan kita sampai macam ni sekali kita kena jaga hak jiran kita. Jangan sampai sebab kita tak tahu apa yang kita sebut kemudahan ataupun kesusahan jiran kita, kesenangan dia ataupun susah. Tengok. Nabi kata apa? Wa idashtara fakihatan. Kalaulah beli ataupun kalau kamu membeli buah-buahan, kata Nabi, falyuhdi lahu, maka berilah kepada dia. Kalau beli apa-apa, beli lebih untuk bagi pada jiran. Kemudian fa illam yuhdi lahu falyudkhilha sirran. Apa dia, jika tidak ingin memberi, mungkin kita beli pun cukup-cukup je, falyuhdiha sirran, maka masukkanlah buah-buahan tersebut secara sembunyi-sembunyi. Janganlah kita tunjuk. Kadang kita kalau angkat barang saja bagi jatuh supaya jiran pergi tengok kat tingkap. Oh, dia beli sofa baru. Saja kan nak tunjuk dekat jiran. Tak, kita tak boleh. Sebab apa? Kemampuan orang berbeza-beza. Mungkin jiran kita tu bukan orang yang senang. Pecah hati dia tengok kita tiap-tiap bulan beli barang baru. Tiap-tiap hari bawa KFC balik. Mungkin jiran kita nak beli KFC untuk anak pun tak mampu. Maka jaga. Nabi kata kalau nak bagi, kalau nak beli, kalau sampai jiran tengok, bagi lebih. Bagi satu. Beli dua untuk jiran satu. Maka itu satu perkara yang baik. Tapi kalaulah tak mampu, maka bawa masuk senyap-senyap. Masuk dalam plastik hitam. Jangan bagi nampak. Ni kalau kita tengok dulu kan ada cerita masa saya kecil-kecil dulu tu. Kan kalau dia beli gelang baru saja dia salam orang perempuan. Saja dia salam tu dia selak tangan sebab nak tunjuk gelang. Jadi kalau dua-dua perangainya lebih kurang tu satu cerita lah. Tapi kalaulah orang yang sebelah tu tak mampu, tak akan kecil hati dia nanti. Sedangkan Nabi kata apa? Yang beriman adalah orang yang dirinya, jiran dia rasa aman dengan kita. Kalau tak rasa aman, maka sebenarnya kita dalam musibah sebenarnya. Kita dalam kesusahan. Bila mana jiran kita terasa dengan kita dan sebagainya. Wala yu'ti sibyanahu syai'an mimma yughaizuna bihi sibyanahu. Nabi sebut sampai pada anak sekali. Nabi kata apa? Dan janganlah memberi sesuatu kepada anaknya yang masih kecil yang dapat menyebabkan mereka anak tetangga marah atau cemburu. Ni kita bagi ke anak kita. Anak kita pula pergi tunjuk pula dekat ni. Oh, kita ada jam baru ayah kita beli contohnya. Menyebabkan nanti anak dia akan minta pula pada mak ayah dia. Sedangkan belum tentu ada kemampuan pada mak ayah dia untuk belikan jam. Jadi ini pendidikan pada anak-anak. Pada apa yang diberikan, jangan dipertontonkan pada orang lain. Sebenarnya, kalau kita aplikasikan dengan lebih luas lagi, kan? Kita ada jiran di mana? Di media sosial. Saya. Kan? Kita ada jiran di media sosial, di Facebook, di Instagram. Ramai follower. Tak semua yang kita tak semua yang kita dapat, tak semua yang kita berikan pada keluarga, kita boleh pertontonkan. Kerana ada orang yang akan pecah hatinya. Satu. Dan juga ada orang yang mungkin kalau kita ingat dalam pengajian adab mimpi sebelum ni, ada orang yang mungkin akan datang kecemburuan yang melampau. Jadi akan datang hasad yang melampau. Itu pun perkara yang tidak baik. Jadi sama juga dalam masalah jiran. Mungkin nanti ada pula yang boleh menyebabkan jiran terasa tu satu. Hasad yang akan timbul pun boleh juga. Boleh nanti yang kita sebut, masalah yang kita sebut berlaku terkena ain. Terkena ain yang kita sebut pada pengajian sebelum-sebelum ni. Jadi semua benda itu kita kena ambil kira. Kita nak hidup dekat dunia ni aman. Tak naklah bergaduh dengan sesiapa, ujian yang kita tak mampu dan sebagainya. Jadi kena jaga diri kita dengan kita menjaga ahli keluarga kita. Baik, yang keempat, berziarah ke rumah tetangga pada setiap jangka waktu. Ni kalau ada kesempatan, cuma sekarang ni
Kalau kita pergi ziarah kan, kita lah kena saman kan. Saya. Jadi sekarang ni kita kena hold lah dulu. Tapi kenapa kena ziarah? Zur riban tazdad hubba. Maksudnya sekali-sekala tanya khabar lah juga. Kalau kita tak jenguk pun. Sebab apa? Sebab Nabi kata bila kita berkunjung akan bertambah rasa cinta. Akan bertambah rasa sayang. Apatah lagi di antara jiran. Yang kelima, memberi bantuan kalau kata jiran kita memerlukan. Zaman-zaman sekarang ni lebih-lebih lagi kena ambil tahu pasal jiran. Mungkin ada jiran kita yang tak kerja, mungkin ada jiran kita yang dalam keadaan susah, mungkin ada yang jualannya tak laku dan sebagainya. Kita kena ambil tahu. Jiran ni tak ada pun, tulis nak buat sumbangan, itu muruah. Muruah ataupun apa kita panggil? Maruah diri Harga yang diri dipelihara. Tak nak harga diri yang dipelihara, tak nak minta-minta. Tapi kita ni kenalah ada pula sense, kena ada rasa, kena ambil tahu tentang susah orang lain untuk beri bantuan. Yang keenam, tidak membiarkan tetangganya dalam keadaan lapar. Ni bertepatan juga dengan keadaan sekarang. Berilah makanan untuknya sesuai dengan kemampuan kita. Nabi sebut apa? Laisal muslimul ladzi yashba'u wa jaruhu ja'i'un ila jambihi. Bukanlah termasuk seorang muslim yang baik jika dia membiarkan tetangganya dalam keadaan lapar sedangkan dirinya dalam keadaan kenyang. Jiran kita belum tentu keadaan kenyang, tiba-tiba kita makan dah tak ingat dunia dah, masuk pula dalam Facebook dan sebagainya, maka itu tidak sepatutnya berlaku. Kemudian yang ketujuh disebut di sini, menjenguk jiran ketika sakit, juga mendoakannya, tidak ikut campur dalam urusan tetangga. Jadi dalam perkara yang kita perlu ambil tahu, kita ambil tahu. Maksudnya dari sudut kekurangan kita kena tanya, dari sudut begini-begini. Tapi kalau dari sudut urusan dalaman, jangan ambil tahu. Oh, semalam tu jiran tu bergaduh pasal dia kata laki dia ada orang lain lah, apalah. Lepas tu nanti laki kita tanya pula, awak dengar? Saya terdengar. Dia punya cakap tu baik je kan. Saya terdengar, saya bukan nak dengar, saya terdengar. Jadi kena jaga. Perkara yang tak ada kaitan, jangan ambil tahu. Sebab itu tanda kesempurnaan Islam seseorang. Nabi sebut dalam hadis apa dia? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya Islam seseorang, dia tinggalkan perkara yang tak ada kaitan dengannya. Kalau kita nak tengok keaiban kita dan keluarga kita lagi banyak. Jangan kita sibuk tengok keaiban keluarga orang lain dan sebagainya. Keaiban kita pun tidak tertutup di hadapan Allah. Maka tutupi keaiban kita dan tutupi keaiban orang dengan niat, bila kita tutup keaiban orang, maka Allah tutup keaiban kita. Hari ini orang buka keaiban orang lain, macam kita sebutlah di media sosial. Allah, jiran sebelah rumah aku ni begini. Walaupun dia tak mention, tapi orang tahu siapa jiran sebelah rumah dia. Apalagi kalau dia mention, itu lebih-lebih lah. Maka jangan kita ikut campur urusan jiran kita yang tak berkaitan. Apalagi membuka keaiban jiran tersebut. Takkah kita takut nanti keaiban kita Allah buka? Perkara-perkara ini kita perlu perhalusi. Baik, insyaAllah setelah ini kita akan sambung sedikit lagi berkaitan dengan adab-adab ketika berjiran. Kita berehat sebentar insyaAllah. InsyaAllah. Jadi anda jangan ke mana, teruskan setia bersama kami IKIM Inspirasi Inforia Islami dalam Bicara Adab. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Salah satu perkara yang dititik beratkan dalam menangani penularan COVID-19 adalah dengan mengamalkan etika batuk dan bersin yang betul. Pengamalan etika batuk dan bersin yang betul dapat menyumbang ke arah pemeliharaan kebersihan diri dan persekitaran. Perkara ini disebut oleh baginda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang bermaksud sesungguhnya Nabi SAW itu apabila bersin menutup wajahnya dengan tangannya atau kainnya. Baginda juga merendahkan suaranya, yakni bunyi bersin. Hadis ini selari dengan saranan kesihatan supaya mulut dan hidung ditutup dengan tisu ketika bersin dan batuk bagi mengelakkan penyebaran virus sekiranya kita menjadi pembawa. Sekiranya tiada tisu, kita disarankan menggunakan lengan baju di bahagian pelipat siku untuk menutup mulut dan hidung ketika bersin dan batuk. Amalkan etika batuk dan bersin seperti yang disarankan oleh pakar kesihatan. Bukan sahaja ia boleh membantu mengawal penularan COVID-19, malah ia selari dengan sunnah Rasulullah SAW sendiri. Buat orang Kelantan mana berada di Kota Baru, anda kena dengar Radio IKIM di frekuensi 89.8 FM. Saya Amira Mamak Fauzi, pendengar setia Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. IKIM 20 tahun Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatian anda. Dalam bicara adab, kita nak sambung lagi. Kita dah dengarkan banyak tadi tentang hak jiran. InsyaAllah kita nak sambung pengajian ilmu kita dalam adab bertetangga bersama dengan Ustaz Ahmad Salahuddin. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih DJ Faiz. Hafizahullah ta'ala wa mata'ahu bisihatin wa afiyah. Kita sambung lagi pengajian kita pada malam ini. Di dalam nombor-nombor ataupun di dalam tertib adab-adab yang di halaman 202, kebanyakannya telah kita sebutkan di dalam hadis berkaitan dengan hak-hak jiran tadi. Jadi kita teruskan ke nombor 12. Kata penulis Hafizahullah ta'ala, antara adab-adab ketika berjiran adalah kita punya sifat memaafkan kalau jiran kita buat salah. Maka kita ketahui setiap orang ada buat salah. Dan orang yang paling baik adalah orang yang bila buat salah dia bertaubat. Dan kita tahu sifat memaafkan ini sifat yang mulia. Maka orang-orang yang kita perlu banyak maafkan adalah jiran. Mungkin kita kata, oh dia memang banyak sakitkan hati saya Ustaz. Maka kenapa saya nak kena maafkan dia? Mungkin ada hak jiran ataupun hak dia juga yang kita tak penuhi sebagai jiran. Jadi kita maafkan dia dan kita harapkan juga hak-hak dia yang kita tak dapat penuhi itu juga nanti akan diberikan kemaafan oleh dirinya dan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fikir macam tu. Jangan fikir hak kita je yang kita tak dapat. Tapi fikir hak orang lain yang kita tak sempurnakan. Maka itu akan menjadikan kita menjadi orang yang pemaaf. Sebab tu dalam kitab Penawar Bagi Hati disebutkan macam mana ketika kita nak marah sangat orang. Ingatlah ketika kita nak marah orang lain, marah Allah lebih besar dari marah kita. Jadi kenapa yang kita nak marah sangat? Jadi kenapa yang kita nak marah sangat? Baik. Kemudian yang ke-13, tidak memandang barang atau makanan yang dibawa oleh sang tetangga ke rumahnya. Ni jangan busybody lah. Orang tu bawa balik apa? Oh, abang-abang dia bawa balik apa durian. Bawa balik durian. Kita pun nak durian juga. Jadi jangan sibuk lah nak tengok orang tu bawa apa suami dia balik untuk rumah dia. Janganlah kita sibuk sangat nak ambil tahu. Ada perkara yang kita kena ambil tahu. Tapi ada perkara tak perlu ambil tahu. Kemudian yang ke-14, menjaga rumah jika mereka berpergian. Maksudnya kalaulah jiran kita pergi balik kampung, jiran kita musafir, jiran kita pergi ke mana-mana, maka pastikan ataupun menjadi hak jiran itu untuk kita melihat rumahnya. Ada lampu yang tak padam ke, ada orang datang rumah ke, jangan buat tak tahu je. Lepas tu kata, oh saya ingat ke pindah rumah. Lah takkanlah dia tak bagi tahu sepatah kalau dia nak pindah rumah. Maka ketika mana kita jadi jiran, kalaulah kita punya jiran itu musafir, maka tolong tengok-tengokkan rumah dia. Maksudnya perbuatan ini ibadah, dapat pahala. Kita bantu jiran kita.
Kemudian disebutkan menasihati tetangga dengan lembut sekiranya dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariah. Kemudian disebutkan lagi yang ke-16, tidak mengintip pintu mereka dengan tujuan hanya untuk melihat kehidupan mereka. Ni bila kita sebut tentang jiran, maka dia orang yang dekat dengan kita. Jadi kadang-kadang kita ni busybody. Nak tahu sana, nak tahu sini. Jadi tak perlu ambil tahu benda-benda yang tak ada kaitan dengan kita. Kemudian yang ke-18 kita tengok disebutkan berbuat baik dan tidak berbuat buruk terhadap tetangga. Jangan buat buruk pada jiran, tapi teruskan buat kebaikan. Kerana apa? Kerana kebaikan dan keburukan seseorang dapat diketahui dari pujian dan celaan tetangga. Jadi kita ni nak tahu baik ke tak, tengok apa jiran kita kata. Kalau jiran kita kata kita baik, maka baiklah kita. Tapi kalau jiran kita kata kita buruk, maka buruklah kita. Maksudnya jiran ni pun jiran yang normal lah. Yang sifatnya kalau dia dah berdendam dengan kita, yang buruk pun dia nampak. Yang baik pun dia nampak buruk. Jadi pada jiran yang salim, yang sejahtera ni. Kemudian kehormatan jiran ni sangat tinggi, sampailah Nabi sebut apa? Mazala Jibrilu yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithu. Nabi kata apa? Jibril ni wasiatkan aku banyak kali tentang jiran. Sampai aku menyangka jiran ni dapat harta pusaka. Sebab apa? Selalu pesan jiran, jaga jiran, jaga jiran, jaga jiran. Sampai macam tu sekali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Perkara yang ke-19 kita lihat, banyakkan berdoa. Tengok doa yang diajar oleh Nabi Daud AS supaya dijauhkan daripada jiran yang buruk. Nak bagi tahu kepada kita, kalau kita nak buat rumah, kalau kita nak beli rumah, kalau kita nak tinggal di satu tempat, antara perkara yang kita perlu lihat bukan sahaja line internet, tetapi jirannya, kawasan sekelilingnya baik atau tidak untuk kita. Tengok Nabi kata apa? Allahumma inni a'udzubika min jarisu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Maksudnya apa? Tetangga yang tak elok ni tak baik. Jadi kita kena, ada kadang kita kata ustaz jiran tu memang teruk dan sebagainya. Maka kita kena minta pada Allah agar Allah pilih jiran yang baik untuk kita. Ketika mana kita merasakan penat duduk di kiri kanan jiran yang tidak baik, maka kita kena ingat sedemikian juga penat kalau kita berada di kubur, kiri dan kanan kita jiran yang tidak baik juga. Jadi kita kena harapkan jiran yang baik di dunia dan jiran yang baik di akhirat. Jiran yang baik di alam kubur. Tu kita doa kepada Allah. Wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib. Ni kalau cerita ni kena buat satu bab lain pula perbahasan. Sebab apa? Tengok disebut. Dan dari suami atau isteri yang menyebabkan rambutku beruban sebelum waktunya. Muda lagi beruban. Kenapa? Sebab fikirkan hal isteri. Fikirkan hal suami. Sampai beruban. Jadi Nabi Daud AS berdoa jauhkan juga daripada suami yang macam ni, isteri yang macam ni. Maknanya buat pening kepala lah. Kan? Buat pening kepala. Wa min waladin yakunu alayya wabalan. Dan dari anak keturunan yang membawa musibah kepadaku, dan dari harta yang membawa azab siksa untukku, dan dari teman yang menipu, yang kedua matanya memandangku sedangkan hatinya menjerumuskanku. Jika dia melihat kebaikanku, maka dia tutupi. Adapun jika dia melihat keburukan dariku, maka dia menyebarkannya. Itu doa yang kita kena amalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara diri kita daripada jiran yang tidak membawa kebaikan kepada kita. Dan perkara terakhir mungkin kita boleh sebutkan pada malam ini, apa yang disebut di faedah tu. Jiran ni ada 3 tingkatan. Ada jiran yang ada 3 hak. Ada jiran yang ada 2 hak. Ada jiran yang ada 1 hak. Siapa jiran yang ada 3 hak?
siapa yang dia itu jiran kita, maka dia ada hak jiran. Dia itu adalah orang Islam, maka dia ada hak pula sebagai seorang Muslim. Dia pula adalah dari kalangan ahli keluarga kita. Jadi jiran kita mungkin kalau dia sepupu ke, adik-beradik ke, dia ada 3 hak. Maksudnya dia paling perlu diutamakan sebagai jiran. Kalau ada apa-apa, kena bagi dia dulu dan sebagainya. Sebab apa 3 hak? Ada jiran yang ada 2 hak. Siapa dia? Dia bukan ahli keluarga kita, tapi dia seorang Muslim dan dia ada hak sebagai jiran. Dan ada jiran yang ada 1 hak, itulah dia jiran yang bukan Islam. Walaupun dia itu bukan keluarga kita, dia bukan Islam, tetapi dia masih ada hak sebagai jiran untuk kita santuni dengan santunan yang baik. Wallahu alam, nanti insya-Allah kita akan bertemu lagi pada pertemuan akan datang. Jazakumullah khair Ustaz untuk perkongsian kita tentang adab berjiran ini. Semoga yang kita bicarakan pada malam ini, yang kita belajar dalam bicara adab kita ni, yang sahabat-sahabat kita kongsikan poin-poin dekat Facebook, YouTube, dapatlah kita beramal sama-sama dalam hidup berjiran kita, dalam suasana semua orang duduk dekat rumah sekarang ini, maka lebih masa kita dengan jiran tetangga kita. Sebelum ni mungkin kat pejabat, tapi sekarang ni kerja pun dari rumah. Kita harap dapatlah kita sama-sama menyantuni jiran tetangga kita. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz pertemuan kita. InsyaAllah, terima kasih banyak DJ Faiz. Kembali insyaAllah kalau ada kesempatan, saya duk tengok minggu depan kalau dapat kita bawakan adab berbicara sambung selepas adab tetangga tu, nanti kita maklumkan semula kepada sahabat pendengar kita insyaAllah. Jumpa lagi minggu depan Ustaz. InsyaAllah. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat saya, teruskan setia bersama kami, dengarkan kembali rancangan bicara adab kita ni pada setiap hari Sabtu jam 10 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Jadikan rasa cinta Raihana, 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 amat makanan sunnah. Raihana, Raihana, rasa cinta sebenar. Raihana, Raihana, amat makanan sunnah. Raihana, Raihana, semestinya Raihana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saksi bin Baharim. Jom dapatkan produk Raihana dengan ejen dan stokis berhampiran anda, atau layari www.raihanamadu.com. Cetuskan rasa cinta Raihana di hatiku. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Tarikh tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Ayo kita laksanakan cukai demi negara, akan terus memakmurkan jika kau cintakan negara. Bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Tidak kira di mana jua destinasi anda, IKIM setia menemani perjalanan anda dengan juadah minda yang bermanfaat menerusi rancangan terbaik kami. Dengarkan setiap hari rancangan Pasal Luna, Islam Agamaku, Iman Nuna dan Usra Nurani. Pastikan sentiasa setia mendengar segmen destinasi jam 4 petang hingga 7 malam bersama Mona dan Syafiq di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Malaysia terkenal dengan keunikan dan kepelbagaian makanan yang merupakan manifestasi kemajmukan budaya masyarakat di negara ini. Perkara ini lahir dipengaruhi oleh sejarah, budaya, sains dan teknologi.